Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syahrilah Atasha binti Muhammad Azli bersama rakan saya Nur Afrina Syahira, pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim, program Diploma Perguruan Pendidikan Awal Kanak-Kanak akan memberikan sedikit analisis kami berkaitan faktor-faktor kepelbagaian sosial budaya serta implikasinya kepada komuniti sekolah dan pendidikan. Melalui temu bual kami bersama guru prasekolah, kita dapat mengetahui bahawa terdapat pelbagai faktor kepelbagaian sosial budaya pada komuniti sekolah dan pendidikan. Antaranya adalah pertama, bangsa. Bangsa bermaksud kumpulan yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Contoh, Melayu, Cina dan India. 2. Integrasi sosial. Proses menyatupadukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Proses integrasi sosial ini melibatkan Akulturasi, penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. B. Asimilasi, pencantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Contoh, makanan setempat atau cara berpakaian. Contohnya, baju kurung. Amalgamasi, proses mencampur adukkan entiti kebudayaan pelbagai kaum untuk membentuk budaya dan ras baru. Contoh, perkahwinan campur. Ya, saya amat setuju dengan apa yang Afrina katakan. Kedua pula adalah bahasa. Sistem kombinasi yang menggunakan bunyi, simbol dengan pengertian yang digunakan dengan sewenang-wenangnya, contoh seperti arbitrary. Alat pewujudan budaya untuk manusia saling berkomunikasi. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Bahasa pengantar utama di institusi pendidikan mengikut Akta Pendidikan 1996. Terdiri daripada manusia yang hidup bersama dan berorganisasi atas dasar saling berhubungan dari segi pelbagai aspek cara hidup. Ciri-ciri utama bagi mengklasifikasikan sesuatu masyarakat: pertama, hidup berkelompok. Kedua, mempunyai budaya. Ketiga, sering mengalami perubahan. Keempat, sering berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar. Kelima, mempunyai kepimpinan. Keenam, mempunyai aturan sosial seperti susun lapis, kelas, status dan kasta. Dan seterusnya adalah kepercayaan ataupun agama. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan dengan Encik Tasha sebentar tadi. Adat iaitu kebiasaan, bersam iaitu lembaga peraturan, hukum, norma yang dijunjung oleh kelompok masyarakat. Secara ringkasnya, peraturan yang telah diamalkan sejak turun-temurun dalam sesebuah masyarakat. Ya, saya amat setuju dengan apa yang Afrina katakan. Adat rasam juga merujuk kepada kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan cara budaya masyarakat tersebut. Contohnya, adat, kelahiran, perkahwinan dan kematian. Melalui faktor yang terdapat di dalam kepelbagaian sosio budaya ini, ia telah memberi impak dan implikasi terhadap komuniti dan sekolah serta pendidikan. Hasil temu bual kami bersama Puan Hafizah sebentar tadi, kami dapat menyimpulkan bahawa pelbagaian budaya boleh ditarifkan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. Jadi, menurut Rabuska pada tahun 1972, ada menyatakan dalam masyarakat ini pelbagai kumpulan etnik, ciri-ciri perbezaan seperti bahasa,
agama dan budaya selalunya menghalang integrasi sosial dan perpaduan sukar dicapai. Maka, para guru perlu mengenal dan memahami kewujudan pelbagai budaya masyarakat Malaysia agar ianya dapat mengaplikasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, seterusnya melahirkan warga negara yang bersatu padu serta harmoni. Tepat sekali, saya sangat setuju dengan pendapat yang telah diberikan oleh Cik Tasha. Implikasi terhadap guru. Kita mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan minda dan jiwa rakyat untuk membawa kita ke arah wawasan yang ingin kita capai. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pernah berkata, pelajar pada masa kini mempunyai potensi yang tinggi untuk dikembangkan supaya menjadi rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Pengetahuan tentang implikasi kepelbagaian sosio budaya ini sewajarnya diambil tahu oleh semua agar pengetahuan ini dapat menghakis sikap prejudis, khususnya guru dalam menangani pelbagaian sosio budaya murid-muridnya. Terdapat beberapa peranan guru berdepan dalam pelbagaian sosio budaya ini. Yang pertama, guru ini adalah Physical Environment Designer. Jadi menurut Moksu Sen pada tahun 2022, guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi juga untuk menanam sikap nilai dan sasiah yang sempurna dan mematuhi peraturan masyarakat. Bertepatan dengan itu, guru perlu bersedia dengan kepelbagaian sosial budaya murid yang datangnya daripada pelbagai kelas sosial dan kaum. Manakala, menurut Rohan Megan pada tahun 1986, kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan dalam sesuatu bangsa yang sama. Lantas, guru itu perlu bijak menangani murid yang berasal daripada pelbagai kaum dan kelas sosial yang berlainan. Selain itu, guru ini perlu peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan murid mereka serta hormat dan menerima seadanya nilai dan kepercayaan itu. Biasanya, kepelbagaian persekitaran akan mempengaruhi pemikiran dan kefahaman murid terhadap sesuatu perkara. Dalam hal ini, guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan semua kepercayaan, nilai dan agama murid. Dari segi aspek bahasa pengantar juga memberi impak yang sangat berkesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Pertembungan dialek yang terdiri daripada pelbagai kaum dan latar belakang perlu dikawal oleh guru dengan menekankan penggunaan bahasa standard yang difahami oleh semua murid. Kedua, guru perlu mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Menurut Dickey dan Carey pada tahun 1996, strategi pengajaran ini merangkumi beberapa aspek urutan, susunan maklumat dan pelbagai keputusan bagaimana mereka menyampaikannya. Guru yang mengelola bilik darjah harus melihat pengajaran sebagai an art rather than science supaya guru-guru fikiran kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid pelbagai budaya. Jadi menurut Noriati LL pada tahun 2009, guru juga perlu merancang pelan tindakan yang strategik bagi mata pelajaran yang diajar dan memastikan pembelajaran perlulah selaras objektif iaitu apa yang hendak dikuasai oleh murid-muridnya. Yang ketiga, pengurusan bilik darjah dan pengurusan seharian. Menurut Najmah Mat Yusof 2006, pembelajaran merujuk kepada perubahan tingkah laku atau pengetahuan hasil daripada pengalaman. Pembelajaran ini pula dipengaruhi oleh persekitaran yang positif atau disebut persekitaran pembelajaran yang kondusif, iaitu merupakan satu komponen yang amat penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran.
Implikasi terhadap pelajar juga di mana terdapat 6 antaranya adalah gaya belajar dan berfikir, kaum etnik, bahasa dan komunikasi, pentempatan dan kelas sosial serta jantina. Jadi menurut Michelle, Dupro dan Ansel berpendapat terdapat 6 corak asas budaya yang membuatkan individu itu unik dan berbeza, iaitu berbeza dalam komunikasi, berbeza sikap terhadap konflik, berbeza pendekatan dalam menyelesaikan tugasan, berbeza dalam gaya menyelesaikan segala masalah, berbeza sikap terhadap pendedahan pandangan dan juga berbeza dalam pendekatan untuk mengetahui antara implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap murid ialah: pertama, murid perlu mengambil peluang daripada kepelbagaian sosial budaya di dalam kelas untuk berinteraksi antara kaum dan jantina berlainan corak, berlainan pemikiran antara lelaki dan perempuan adalah berbeza. Dan interaksi yang sihat seperti belajar secara berkumpulan dapat memberi gambaran kepada murid tentang sesuatu perkara yang lebih jelas. Dalam masa yang sama, batas pergaulan antara jantina perlu ditekankan agar tidak bertentangan dengan tuntutan agama. Kedua, proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan. Kelas yang mempunyai pelbagai kaum dan sosio budaya memerlukan sikap percaya antara satu sama lain. Ketiga, implikasi terhadap kepelbagaian sosio budaya termasuklah kemahiran dan penggunaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid yang hanya menguasai dialek bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran, kurang faham bahan yang dibaca dan penerangan guru. Ya, betul sekali itu, Afrina. Keempat, perbezaan kelas sosial. Kelas sosial ini wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi keluarga. Murid yang tergolong dalam kelas sosial rendah mungkin akan menghadapi masalah berkaitan rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar dan kelengkapan untuk belajar. Manakala murid yang datang daripada golongan sosioekonomi sederhana dan tinggi kurang menghadapi masalah kelengkapan dan kemudahan pembelajaran. Jadi jelaslah bahawa kepelbagaian sosio budaya sangat memainkan peranan yang penting kepada sekolah, komuniti dan pendidikan. Ya, betul. Oleh itu, konsep perpaduan perlu dipupuk di dalam diri pelara pelajar pada awal usia lagi. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.